Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Fatin Nur Iliana binti Ruslan Afendi. Boleh panggil Cikgu Iliana. Jadi kumpulan saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan profesionalisme guru. Baik, di bawah tajuk profesionalisme guru ni ada 4 subtopik yang kita akan belajar, iaitu guru sebagai profesion, etika guru, kepimpinan dan pengurusan, serta guru dan komuniti. Jadi pertama sekali kita akan belajar mengenai guru sebagai profesion. Soalan 1. Mengapakah guru dianggap sebagai satu profesion? Bagi menjawab soalan tadi, guru ni dianggap sebagai profesion kerana kerjaya mereka ni dikawal oleh badan profesional iaitu daripada KPM itu sendiri dan dipandu dengan kod etika perguruan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kerjaya mereka ni dikawal oleh badan profesional? Maksudnya adalah seseorang tu kalau dia nak menjadi guru ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan, mereka perlu penuhi dulu kriteria dan juga syarat yang ditetapkan oleh KPM. Maksudnya kalau mereka tidak melepasi penilaian yang mengikut syarat dan juga kriteria yang ditetapkan oleh KPM tu, mereka tak dapat dipertimbangkanlah untuk menjadi guru. Okay, kemudian guru ni diibaratkan sebagai golongan yang cerdik pandai, mempunyai struktur latihan yang khusus dalam bidang ikhtisas serta berkelulusan tinggi dalam bidang tertentu. Okay, jadi kat sini jelas menunjukkan bahawa seseorang guru tu dia bukanlah daripada kalangan orang biasa-biasa. Mereka ada ikhtisas pendidikan dalam bidang tertentu untuk melayakkan diri mereka menjadi guru. Kemudian, guru mempunyai kuasa penuh terhadap pembentukan sosial dan pencapaian akademik pelajar. Dan akhir sekali, kalau kita perasan, guru ni dia bukan berperanan sebagai pengajar dalam bilik darjah sahaja. Mereka juga mempunyai peranan lain seperti penasihat kepada pelajar, pengkaji dalam pendidikan yang mana mereka sentiasa berfikir macam mana nak buat inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, dan ada juga di kalangan mereka yang menjadi pentadbir dan juga sebagainya. Baiklah, seterusnya kita beralih pada soalan kedua. Apakah nilai profesionalisme keguruan? Baik, kalau mengikut kerangka konsep amalan nilai profesionalisme keguruan yang terkandung dalam Standard Guru Malaysia ni, amalan nilai profesionalisme keguruan ni berpaksikan kepada 3 perkara yang utama, iaitu ketuhanan, kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Maksudnya kat sini setiap idea dan juga pandangan seseorang guru tu mestilah berpaksikan kepercayaan kepada Tuhan, kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Kemudian berdasarkan 3 paksi utama ni, terdapat 3 domen yang menjadi fokus untuk mantapkan amalan nilai profesionalisme keguruan ni. Iaitu apa dia? Yang pertama, domen diri. Yang kedua, domen profesion. Dan yang ketiga adalah domen sosial. Domen yang pertama iaitu domen diri, merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan. Contoh nilai untuk domen ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, efisien, sabar dan juga kasih sayang. Kemudian domen yang kedua iaitu mengenai profesion. Pegangan nilai yang diperoleh dan dikembangkan semasa mengikuti latihan keguruan. Contoh nilai untuk domen ini adalah kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, integriti dan juga teladan. Dan domen yang terakhir iaitu sosial, merujuk kepada guru patut berperanan sebagai ejen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Contoh nilai untuk domen ini berkaitan dengan keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat dan juga patriotisme. Jadi sangatlah penting untuk guru mengamalkan setiap nilai dan juga konsep amalan nilai profesionalisme keguruan ini kerana mereka bukanlah sahaja role model ataupun teladan kepada pelajar, tetapi mereka juga boleh menunjukkan teladan yang baik di antara kalangan guru, masyarakat, keluarga dan sebagainya. Kemudian, jika mereka mengamalkan nilai amalan profesionalisme ni, mereka lebih nampak matlamat serta wawasan yang jelas sebagai guru. Beralih pada soalan ketiga, iaitu terangkan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan.
Salah satu inisiatif kerajaan adalah dengan memperkemas laluan kerjaya pegawai perkhidmatan pendidikan. Okey, sebenarnya skop kerjaya untuk PPP ni tidak terbatas dengan pelaksanaan PDP sahaja. Mereka ni berpeluang untuk kembangkan lagi kerjaya mereka dalam bidang pendidikan dengan pilih laluan yang lain seperti laluan kepimpinan dan juga laluan kepakaran pendidikan. Laluan pengajaran dan pembelajaran PDP ni sebenarnya untuk PPP yang masih ingin terus laksanakan tugas dalam PDP di sekolah. Manakala untuk guru yang ingin kembangkan kerjaya mereka, mereka boleh pilih laluan kepimpinan iaitu laluan dalam bidang pengurusan dan juga pentadbiran pendidikan. Selain pada itu, mereka juga boleh pilih laluan kepakaran pendidikan iaitu laluan bagi PPP yang berpengalaman luas dalam bidang kepakaran khusus pendidikan. Inisiatif kerajaan yang kedua adalah dengan membangunkan konsep guru Malaysia dan penilaian bersepadu bagi pegawai perkhidmatan pendidikan. Konsep guru Malaysia ni merupakan satu inisiatif untuk pastikan setiap guru tu didaftarkan dalam sistem guru Malaysia dan diberikan sijil guru Malaysia supaya mereka ni layak menjadi pendidik di mana-mana sekolah dalam Malaysia. Kemudian inisiatif ini juga bertujuan untuk memastikan profesionalisme PPP ini berteraskan 3 elemen dalam model guru Malaysia iaitu roh dan jiwa, pengetahuan dan kemahiran serta jati diri dan kenegaraan. Tiga-tiga elemen ini diberkait antara satu sama lain dalam membentuk seorang pendidik tu mendidik anak bangsa yang cemerlang, mempunyai tahap kebolehipasaran dan juga supaya mereka ni menjadi warga negara yang baik. Manakala penilaian bersepadu PPP ni pula akan lihat mengenai prestasi PPP itu sendiri. BPP ni dibangunkan berasaskan standard prestasi iaitu tahap piawaian prestasi individu berdasarkan tugas dan juga tanggungjawab yang telah ditetapkan. Mereka ni akan dinilai berpandukan 3 komponen utama dalam penilaian kompetensi dan juga potensi iaitu generik, functional dan juga keberhasilan. Kemudian berdasarkan penilaian yang dijalankan, maka dapat tahulah prestasi PPP tu sama ada mereka ni di tahap yang cemerlang, tinggi, sederhana ataupun rendah. Inisiatif kerajaan yang terakhir adalah dengan menggalakkan pembangunan profesionalisme berterusan PPB. Okay, PPB ni apa? PPB ni adalah satu proses untuk memperoleh pengalaman pembelajaran melalui penglibatan PPP secara formal dan tidak formal sepanjang kerjaya supaya mereka ni dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai profesional secara berterusan. Contoh-contoh aktiviti PPB adalah seperti inovasi, coaching and mentoring, kursus, portal e-guru, wacana ilmu, peningkatan akademik, penyelidikan, bengkel, lawatan penanda aras dan pelbagai lagi. Okey, saya Cikgu Syikin. Okey, kita akan teruskan dengan etika guru. Okey, untuk soalan keempat, huraikan etika sebagai seorang guru. Okey, dalam etika guru, kita ada 4 tanggungjawab utama. Yang pertama, tanggungjawab guru terhadap murid, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan, tanggungjawab terhadap ibu bapa pelajar, dan akhir sekali adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Okey, kita pergi kepada tanggungjawab yang pertama iaitu tanggungjawab terhadap murid. Okey, apakah tanggungjawab guru terhadap murid? Yang pertama adalah guru mestilah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar melebihi daripada hal-hal yang lain, terutamanya di dalam sekolah. Yang kedua, kita perlu sebagai seorang guru kita perlulah bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor jasmani, emosi, mental dan sebagainya. Yang ketiga, kita hendaklah membimbing dan mendidik pelajar tanpa mengharapkan sebarang balasan atau ganjaran. Yang keempat, kita perlulah memberi contoh yang baik kepada pelajar dari segi cara pakaian kita, pertuturan kita, tingkah laku kita. Sebab apa yang kita tunjukkan, apa yang kita pakai, apa yang seorang guru ucapkan di dalam kelas, tiga perkara ini akan diikuti oleh pelajar kita. Dan yang terakhir sekali, setiap guru mestilah merahsiakan maklumat sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berkenaan lah, yang meminta maklumat daripadanya.
yang berhak mengetahuinya saja. Okey, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesi perguruan. Okey, sebagai seorang guru, kita perlu bersedia membantu rakan sejawat kita, terutamanya rakan guru yang baru menceburi dalam bidang perguruan. Jadinya kita perlu bantu dia, beri tunjuk ajar kepada mereka. Yang kedua, kita sebagai seorang guru, kita perlulah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik guru. Okey, yang apa perkara yang kita nak muat naik di media sosial ke apakah, kita perlu fikir lebih dahulu, lagi-lagi melibatkan nama baik dan profesi perguruan itu sendiri. Seterusnya, kita perlulah bersikap ramah, cekap, adil serta berhikmah. Okay, dalam berurusan dengan rakan sejawat kita yang mana seorang guru juga. Okey. Seterusnya, sebagai seorang guru, kita perlulah menjalankan tugas dengan jujur dan amanah, buat segala pekerja yang termaktub lah dalam kerja perguruan, mengajar, dalam pengurusan dan sebagainya. Dan kita perlulah patuhlah kepada arahan, terutamanya dalam berkaitan dengan waktu kerja dan sebagainya. Kita perlu amanah. Okey. Seterusnya, sebagai seorang guru, kita perlulah menjadi ahli dalam sesebuah pertubuhan guru, yang mana kalau guru dekat Malaysia ni, kita ada satu persatuan yang dinamakan Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. So, persatuan ni adalah pertubuhan yang wajiblah diikuti dan disertai oleh semua guru di Malaysia. Dan terakhir sekali adalah kita perlulah memiliki sifat proaktif dan dari sudut keterampilan dan kepimpinan. Kebiasaannya untuk dalam profesi perguruan ni, kita nampak masyarakat ke apakah, kita nampak di luar, masyarakat akan nampak dari segi kepimpinan dan keterampilan diri seseorang itu kalau dia adalah seorang guru. So dia dah terus boleh detect, okay, seorang ni, individu ni adalah seorang guru berdasarkan tengok pada ciri kepimpinan dan keterampilan diri. So ini adalah untuk mengekalkan tanggungjawab ataupun etika kita sebagai profesion dalam bidang perguruan. Kita perlulah menjaga diri kita lah dari segi keterampilan diri serta kepimpinan. Okey, seterusnya, tanggungjawab terhadap ibu bapa pelajar. Okey, selain daripada tanggungjawab kita kepada pelajar dan profesi perguruan, rakan sejawat kita hendaklah bertanggungjawab terhadap ibu bapa pelajar. Yang pertama, kita perlulah menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Kita tak boleh nak, kalau ada tanggungjawab yang perlu memang dari segi dari segi tempat tinggal, dari segi ekonomi dan sebagainya, kalau tanggungjawab yang utamanya kepada guru, kepada ibu bapa, jadinya kita kena lebihkan mereka lah. Okey. Dan yang kedua, kita perlu berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara ibu bapa dan guru, supaya bila kita bekerjasama, kita akan menghasilkan anak murid ataupun pelajar yang berjaya lah, insyaAllah. Dan nombor 3, semua maklumat ibu bapa yang mengenai rumah tangga apa semua tu, kita kena sulit lah mengenai anak mereka semua tu. Perkara tu adalah sulit dan kita pun tak boleh nak membocorkan kepada sesiapa. Sama juga dengan tadi maklumat tentang pelajar, maklumat tentang ibu bapa pelajar, kita tak boleh nak sesuka hati menceritakan kepada masyarakat. Seterusnya, kita perlu, sebagai seorang guru, kita perlu memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak, dan gunakan maklumat yang diterima oleh ibu bapa secara teliti dan bijaksana lah. Contohnya macam kita perlu, contoh kalau dekat sekolah, hubungan dia dengan kawan, hubungan dia dengan cikgu, dia punya dari segi kerja sekolah dia kan, attitude dia, daripada segi perlakuan dia, sikap dia semua tu, kita boleh memberi maklum balas kepada ibu bapa lah. Terutamanya waktu hari terbuka ke, dan atau hari terbuka pun tak boleh. So kita boleh tahu ibu bapa tentang masalah ataupun prestasi anak-anak di sekolah, prestasi pelajar di sekolah,
dan ibu bapa juga boleh beritahu tentang apa maklumat anak-anak mereka di rumah. So kita boleh gunakan maklumat tu untuk nak tambah baik dan untuk nak mengajar, cara untuk nak mengajar pelajar kita. Dan terakhir sekali adalah untuk mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa. So kalau ibu bapa yang berkedudukan tinggi, yang ada jawatan tinggi, kita sebagai seorang guru, kita tak boleh nak gunakan kepentingan jawatan ibu bapa pelajar tu sebagai kita punya individu ataupun untuk kepentingan individu lah, kita tak boleh lah. Okay. Okay. Seterusnya, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Okay. So, sebagai seorang guru, kita ada tanggungjawab kita yang paling besar lah nak capai untuk masyarakat dan negara. Yang pertama, kita nak apa? Kita nak memupuk nilai dalam diri pelajar, menjadi warga negara yang taat setia, yang hormat perbezaan bangsa, keturunan dan agama. Kita juga nak mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat dan negara. Bila kita sampaikan ilmu, kita sebagai seorang guru sampaikan ilmu, kita elak diri daripada cakap perkara yang tak betul, ajaran yang boleh merosakkan mereka lah. Seterusnya, menghormati masyarakat setempat, memenuhi segala tanggungjawab dan mengambil bahagian dalam kegiatan masyarakat. Okey, guru di sekolah bukan semata-mata untuk mengajar, kita ada hak, kita ada tanggungjawab terhadap masyarakat di sekeliling ataupun di sekitar sekolah tu. Kita kena hormat mereka, kita kena jalankan tanggungjawab, ada program ke apa kita kena sertai. Seterusnya, menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa serta institusi pendidikan dengan masyarakat. Kita kena galakkan kerjasama dan persefahaman antara ibu bapa dan institusi pendidikan ni dengan masyarakat, supaya bila ada persefahaman, bila ada kerjasama, so dia akan menaikkan lagi ataupun meningkatkan lagi sesebuah sekolah tu kita boleh menaik taraf prasarana dan sebagainya melalui hubungan baik kita dengan masyarakat tu. Okay, dan seterusnya, terakhir sekali, memberi sumbangan kepada masyarakat serta bertingkah laku yang sopan kepada masyarakat sekeliling. So kita ada tanggungjawab, kita nak beri sumbangan kepada masyarakat, nak buat aktiviti ke apa ke, so kita sebagai guru kita boleh beri sumbangan kita. Okay. Alright. Okay, untuk soalan yang kelima, apakah kepentingan etika kerja sebagai seorang guru? So tadi kita dah listkan, kita dah senaraikan tentang apa tanggungjawab yang perlu kita jalankan sebagai seorang guru. Tanggungjawab kepada seorang pelajar, tanggungjawab kepada pelajar, tanggungjawab kepada ibu bapa pelajar, tanggungjawab kepada rakan sejawat, profesional perguruan, tanggungjawab kepada masyarakat, negara kan. Okay, apa kepentingan kita perlu laksanakan tanggungjawab tersebut. Okey, yang pertama, antara kepentingan kerja sebagai seorang guru adalah melahirkan budaya kerja yang positif. Dari segi positif di sekolah, terutamanya sekolah kan, kita nak meningkatkan produktiviti sebagai seorang guru yang berkualiti, dan persekitaran yang kondusif lah di sekolah, di tempat kerja. Yang kedua, untuk menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi. Kita nak guru-guru dekat Malaysia, guru-guru ni semua ada amalan nilai profesionalisme, keguruan, ada pengetahuan dan kefahaman, ada kemahiran pengajaran dan pembelajaran bila kita mengamalkan etika kerja. Seterusnya, menjadikan para guru yang benar-benar cekap dan berkesan. Yang keempat, untuk menghadapi kepelbagaian pelajar semasa proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah yang berbeza. Kita tahu yang dekat kelas kita, pelajar kita tu pelbagai latar belakang, pelbagai sosioekonomi, budaya, gender dan sebagainya. So bila kita mengamalkan etika kerja semua tu, kita akan dapat menghadapilah kepelbagaian pelajar di kelas kita. Seterusnya, menjadikan guru sebagai contoh tauladan.
So untuk nak melahirkan masyarakat yang bertata-susila, nak bersatu padu, demokratik, adil dan progresif ni, kita bermula daripada guru lah, bermula daripada yang mengajarkan ilmu, so adalah guru. So kita nak jadikan guru ni sebagai contoh tauladan. So kita ada pentingnya etika kerja sebagai seorang guru ni, supaya seorang guru, orang yang memberi ilmu ni, dia adalah suri tauladan kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali adalah untuk menjamin martabat profesion perguruan yang sentiasa dipandang mulia di mata masyarakat. Kita tahu yang seorang guru ni adalah individu yang sangat dihormati oleh masyarakat, kerana guru adalah orang yang memberi ilmu. So itu adalah kepentingan etika kerja kepada seorang guru. Jadi kita teruskan kepada subtopik seterusnya dan soalan seterusnya. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Ain Syafiqah binti Rusli. Okay, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan di bawah subtopik kepimpinan dan pengurusan. Soalan 6. Apakah definisi bagi kepimpinan dan pengurusan? Huraikan mengenai dua aspek ini dalam konteks pendidikan. Okey, maksud kepimpinan adalah satu proses sosial di mana seorang ahli kumpulan atau organisasi mempengaruhi berdasarkan faktor dalaman dan luaran pemilihan matlamat, aktiviti organisasi, motif dan kebolehan individu dan perkongsian pandangan. Maksudnya kat sini seorang individu yang bergelar pemimpin itu, dia dapat mempengaruhi orang lain supaya mendengar arahan daripada dia. Jadi di sini pemimpin juga mempengaruhi orang lain berdasarkan dua faktor, iaitu faktor dalaman dan luaran. Apa itu faktor dalaman? Faktor dalaman boleh didefinisikan sebagai sikap seorang pemimpin itu sendiri. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang jujur, berkaliber, berkarisma dan menepati masa. Sikap yang positif ini dapat mempengaruhi pengikut ataupun subordinat yang lain supaya bersama-sama mencapai matlamat masing-masing. Dan faktor luaran itu boleh didefinisikan sebagai bagaimana pemimpin itu menguruskan sumber-sumber yang ada dalam organisasi untuk mencapai matlamat tersendiri. Kemudian kita beralih kepada pemimpin adalah model kepada orang yang dipimpin. Segala tindakan dan keputusan yang dibuat mempengaruhi pengikutnya. Kepimpinan bukan hanya merujuk kepada kualiti peribadi seorang pemimpin tetapi juga meliputi gaya pengkhususan, hubungannya dengan wawasan, nilai dan matlamat. Di sini kita dapat mengetahui bahawa seorang pemimpin itu mestilah mempunyai nilai dan matlamat ataupun wawasan yang teguh. Maksudnya wawasan yang tidak berubah-ubah ataupun objektif yang tidak berubah. Dia mempunyai satu matlamat yang kekal. Okey, seterusnya dalam konteks sekolah, guru besar ataupun pengetua ini adalah ketua ataupun pemimpin yang mempengaruhi perubahan sikap dan pemikiran guru dalam objektif melahirkan sekolah yang cemerlang. Kalau pengetua ataupun guru besar yang positif ataupun bersikap yang mempunyai pemikiran yang terbuka. Jadi sikap seorang guru besar ataupun pengetua ini dapat melahirkan guru-guru yang bersikap positif, seterusnya dapat mewujudkan generasi baru yang cemerlang dan terbilang. Okey, seterusnya kita beralih kepada maksud pengurusan. Pengurusan melibatkan suatu proses kerja dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang berubah-ubah bagi membolehkan objektif organisasi tercapai secara berkesan. Okey, pengurusan juga dia merujuk kepada bagaimana seorang pemimpin itu sendiri menggunakan kreativiti ataupun inovatif yang ada pada dirinya untuk mengurus sumber-sumber yang ada ataupun melaksanakan operasi yang betul supaya matlamat mereka tercapai. Seterusnya, pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih entiti untuk tujuan melaraskan dan mengharmoni kumpulan tersebut untuk mencapai matlamat yang sama. Maksudnya di sini, dalam sebuah organisasi, ketua itu sendiri yang akan menguruskan manusia ataupun menguruskan pekerja mereka.
Sebagai contoh dalam carta organisasi sekolah, guru besar ataupun pengetua ini adalah ketua dalam institusi sekolah. Jadi di bawah mereka akan ada unit-unit lain, sebagai contoh unit panitia, unit kurikulum dan hal ehwal pelajar. Okey, ketua guru besar ini dia sendiri yang akan menguruskan unit-unit ini supaya memainkan peranan masing-masing, peranan tersendiri supaya mencapai matlamat yang satu ataupun mencapai objektif yang satu objektif yang ada tu je. Okey. Seterusnya, dalam konteks sekolah, guru besar merupakan individu yang mengetuai organisasi sekolah dari segala aspek kepimpinan, perancangan, pentadbiran dan pengurusan yang memandu guru, kaki tangan murid dan ke arah pencapaian matlamat. Maksudnya di sini guru besar ataupun pengetua menjadi rujukan kepada pengikut-pengikutnya di bawah seperti guru ataupun murid-murid. Okey, seterusnya kita beralih kepada gaya kepimpinan. Okey, gaya kepimpinan ada 5 jenis. Yang pertama adalah autokratik. Autokratik ialah banyak memberi arahan dan semua keputusan hanya dibuat oleh dirinya seorang dan bersifat satu hala. Maksudnya di sini autokratik adalah pemimpin yang hanya mendengar kata hati ataupun suara hati dia seorang je. Dia tidak mendengar pandangan ataupun pendapat daripada ahlinya ataupun pengikutnya di bawah. Okey, segala perancangan, tindakan dan keputusan hendaklah ditentukan olehnya dan tidak berminat untuk melibatkan diri dalam sebarang aktiviti selain hanya memberi arahan. Okey, seterusnya gaya kepimpinan yang kedua ialah demokratik. Demokratik ialah dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil daripada perbincangan. Seorang ketua sebagai pemudacara dan bersikap objektif serta adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan. Mementingkan peningkatan prestasi, pencapaian dan kesungguhan. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dalam gaya kepimpinan demokratik ni ialah seorang pemimpin yang boleh mempertimbangkan pendapat ataupun pandangan daripada pengikut-pengikutnya dalam dia mencapai objektif. Sebenarnya gaya kepimpinan demokratik ini merupakan gaya kepimpinan yang sangat berkesan dalam sesebuah organisasi. Ketua sebagai pemudacara dan bersikap objektif serta adil dalam memberi teguran. Teguran, pujian dan kritikan adalah sangat penting untuk sesebuah organisasi ataupun pekerja yang berada dalam sesebuah organisasi itu meningkatkan prestasi kerja dalam mencapai matlamat. Okey, seterusnya adalah gaya kepimpinan laissez-faire. Laissez-faire ialah ketua memberi kebebasan sepenuhnya kepada ahli kumpulan untuk membuat keputusan, tidak menentukan pencapaian dan prestasi ahli. Laissez-faire ini adalah kepimpinan yang mempunyai kebebasan tanpa had. Seolah-olah pekerja ataupun pengikut yang berada di bawah kepimpinan ini digantung tidak bertali. Seterusnya, gaya kepimpinan transformasi. Suatu proses di mana pemimpin dan ahlinya mencapai tahap moralitis dan motivasi yang lebih tinggi. Ketua memberikan kesedaran kepada pengikutnya dengan memberi motivasi daripada ciri kepimpinan. Transformasi ini juga boleh dikenal pasti sebagai kepimpinan dari seorang pemimpin yang mempengaruhi subordinat atau pengikutnya dengan memberikan motivasi dari sikapnya atau sifatnya yang positif. Sebagai contoh, seorang dalam carta organisasi sekolah, guru besar ataupun pengetua adalah ketua. Sikap mereka yang menepati masa, seorang yang berkarisma dan jujur juga diaplikasikan di luar daripada sekolah. Jadi guru yang berada di bawah guru besar ni, dia terinspirasi, dia menjadikan guru besar ataupun pengetua itu sebagai model untuk dia mempunyai sikap seorang guru dan menjiwai profesion sebagai seorang guru itu sendiri. Seterusnya kita beralih kepada gaya kepimpinan instructional.
Pemimpin atau pengurus yang mengawal ahlinya dengan memberi ganjaran, hukuman dan intensif sebagai dorongan bekerja. Memberikan motivasi kepada pengikutnya dengan memberikan ganjaran untuk meningkatkan prestasi kerja. Okey, gaya kepimpinan instruksional ini adalah pemimpin yang memberi habuan ataupun ganjaran dan hadiah kepada pekerja yang berpotensi ataupun mempunyai prestasi yang membolehkan organisasi itu sendiri mencapai matlamat. Okey. Seterusnya adalah fungsi kepimpinan. Yang pertama, pemimpin menetapkan wawasan dan hala tuju organisasi. Yang kedua, pemimpin menggembleng sumber termasuk sumber manusia ke arah hala tuju organisasi. Pemimpin memupuk motivasi pekerja dan pemimpin juga membawa organisasi memenuhi tuntutan masa hadapan. Okey, perbezaan kepimpinan dan pengurusan. Okey, kepimpinan ini merangkumi misi dan visi, matlamat dan objektif, manusia dan komunikasi serta transformasi. Seorang pemimpin perlu mempunyai misi dan visi serta matlamat dan objektif yang teguh supaya organisasi itu sendiri, struktur organisasi itu sendiri dapat dicipta dan seterusnya dapat mempengaruhi subordinat yang berada dalam organisasi tersebut. Seterusnya, manusia dan komunikasi. Kepimpinan ini melibatkan manusia dan hubungan komunikasi yang baik dengan subordinat di bawah. Seorang pemimpin yang baik tidak akan menggunakan bias dalam menguruskan unit-unit organisasi yang ada dalam dalam sesebuah institusi. Kemudian kepimpinan adalah transformasi. Bermaksud di sini kepimpinan itu tidak akan berada dalam tampuk yang sama, perlu mempunyai perubahan ke arah yang lebih baik. Seterusnya ialah pengurusan. Di bawah pengurusan adalah cara, kaedah dan pelaksanaan, isu-isu operasi, sistem dan keberkesanan pelaksanaan. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa perbezaan antara kepimpinan dan pengurusan ini ialah kepimpinan ini dia mengurus manusia ataupun dia mempengaruhi manusia. Kalau pengurusan lebih kepada pelaksanaan, bagaimana dia mengurus sumber-sumber yang ada dalam operasi mencapai matlamat ataupun objektif yang telah mereka ada. Maksudnya objektif ataupun matlamat itu tercapai dengan adanya pengurusan yang baik daripada seorang pemimpin. Kepimpinan dan pengurusan ini juga adalah dua aspek yang saling bekerjasama dalam sesebuah organisasi, dalam membentuk sebuah organisasi. Okey, seterusnya ialah bidang tugas dalam struktur organisasi pendidikan. Okey, yang pertama ialah Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Daerah, Pengetua, Penolong Kanan dan juga guru kelas. Okey, di sini saya sertakan fungsi-fungsi setiap daripada organisasi tadi. Yang pertama ialah dari KPM. KPM ini adalah unit yang berada dalam peringkat atas. Maksudnya ketua unit dalam sistem pendidikan. Di bawah KPM akan ada JPN di mana Jabatan Pendidikan Negeri akan ada dalam setiap negeri untuk menguruskan subordinat yang ada di bawah seperti PPD dan sekolah-sekolah yang ada dalam negeri tersebut. Okey. Pejabat pendidikan daerah memastikan semua pengetua menyemak dan mengesahkan maklumat sekolah, guru, staf murid, kelas dan penawaran subjek elektif, memastikan penempatan guru baharu, pertukaran guru, penempatan dan pertukaran murid serta mengemaskini semua maklumat sekolah, guru, staf dan murid dalam SPS dilakukan dari semasa ke semasa. Kemudian guru besar ataupun pengetua yang merupakan ketua dalam carta organisasi sekolah
fungsinya adalah guru besar bertanggungjawab terhadap kesahihan dan kebolehpercayaan data dan maklumat sekolah, guru, staf dan murid. Memastikan semua penolong kanan melaksanakan pengoperasian data dan maklumat dalam SPS. Mempengerusikan jawatankuasa pengurusan maklumat sekolah, mengesahkan laporan pengesahan sekolah sebelum dihantar ke PPD. Kemudian di bawah pengetua akan ada penolong kanan. Penolong kanan ini dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama penolong kanan kurikulum, penolong kanan kokurikulum dan hal ehwal pelajar. Memantau pengemaskinian dan kesahihan segala data sekolah guru dan murid oleh guru, membimbing dan menasihati guru dan pembantu takbir dalam melaksanakan modul PS, PG dan PM. Menyemak laporan pengesahan sekolah sebelum disahkan oleh pengetua ataupun guru besar. PS, PG dan PM ialah pengurusan sekolah, pengurusan guru dan pengurusan murid. Okey, seterusnya di bawah penolong kanan akan terdapat guru kelas, unit guru kelas. Tugasnya ialah mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada di dalam kelas dari masa ke semasa. Jika berlaku sebarang perubahan atau pertambahan maklumat kerana modul pengurusan murid akan dibuka sepanjang tahun. Seterusnya bertanggungjawab terhadap kesahihan dan kebolehpercayaan data dan maklumat murid di dalam kelas. Sebarang manipulasi data dan maklumat murid di dalam kelas adalah di bawah tanggungjawabnya. Merekodkan kehadiran murid secara harian bersama-sama dengan pembantu takbir. Okay, soalan yang ketujuh ialah sekolah yang berkualiti dan berkesan terhasil dari kepimpinan dan pengurusan yang baik. Nyatakan ciri-ciri sekolah yang berkesan. Okay, di sini dapat dikenal pasti 6 ciri-ciri sekolah yang berkesan. Sekolah yang berkesan ini terhasil daripada kepimpinan seorang ketua yang berkaliber dan bertanggungjawab dalam memainkan peranan dia tersendiri. Okay, yang pertama dalam konteks sekolah, ciri-ciri sekolah yang berkesan mempunyai guru besar yang mempunyai kepimpinan kuat dengan tumpuan pengurusan dan dapat dilihat terhadap peningkatan kualiti pengajaran. Maksudnya dalam konteks sekolah, guru besar ni adalah pemimpin yang melaksanakan pengurusan yang baik dalam dia mencapai kualiti pengajaran untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang. Maksudnya guru besar ini dia bijak dalam menguruskan pengurusan ataupun sumber-sumber yang ada di sekolah. Seterusnya, yang kedua mempunyai suasana disiplin yang teratur, memberi keutamaan terhadap proses pengajaran di mana sekolah berusaha bersungguh-sungguh memastikan matlamat pengajaran dilaksanakan dengan teratur. Okay, yang ketiga, usaha penambahbaikan melalui amalan pembangunan profesionalisme guru dengan memberi penekanan dalam aspek struktur pengurusan, keperluan perancangan dan aktiviti pelaksanaan. Penambahbaikan di sini bermaksud sebagai contoh, guru yang ada dalam sebuah sekolah itu, kualiti seorang guru itu akan terlihat jika ada khusus-khusus yang baik untuk dia punya profesionalisme sebagai seorang guru. Dalam kursus tersebut, mereka akan diberi latihan ataupun mereka akan terlatih untuk lebih menjiwai profesi sebagai seorang guru. Seterusnya, yang keempat, guru besar sebagai pemimpin yang mempunyai kemahiran kepimpinan dan pengurusan yang profesional. Guru besar yang bijak, mengesan, mengenal pasti dan menilai segala kekurangan dan kelebihan dari segi pengurusan sumber manusia dan fizikal yang ada di sekolah. Guru besar juga kita dapat mengetahui bahawa guru besar ini adalah seorang yang dirujuk untuk apa-apa permasalahan ataupun isu yang berlaku dalam institusi sekolah. Jadi guru besar perlu bijak untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam sekolah. Okey, itu saja daripada saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nura Aisyah Hafilah binti Abdul Ranif
nombor matrik 074136. Okey, jadi saya akan meneruskan perbincangan kita dalam tajuk profesionalisme guru ini. Namun begitu, kita akan melihat kembali apa subtopik pertama, kedua, ketiga dan apa subtopik yang saya sendiri akan terangkan. Okey, subtopik yang pertama iaitu mengenai guru sebagai profession dan subtopik yang kedua mengenai etika guru yang kita telah dengar daripada sahabat kita tadi. Dan subtopik yang ketiga iaitu mengenai kepimpinan dan pengurusan, dan subtopik yang saya sendiri akan terangkan iaitu mengenai guru dan komuniti. Soalan yang ke-8 berbunyi, bagaimanakah cara untuk mengeratkan hubungan di antara guru dengan komuniti? Baik, sebelum kita melihat kepada cara untuk mengeratkan hubungan di antara guru dengan komuniti, mestilah kita ingin mengetahui apa itu komuniti sebenarnya. Okey, jadi komuniti ini merupakan satu kelompok manusia yang hidup dalam satu daerah ataupun satu negara yang sama. Okey, jadi komuniti ini yang kita akan lihat ini terdiri daripada apa sebenarnya? Okey, jadi komuniti ini terdiri daripada komuniti sekolah itu sendiri, yang mana di dalam sekolah akan melibatkan guru-guru, murid-murid, staf-staf pentadbir, pekerja kantin, tukang kebun dan sebagainya yang ada di dalam sekolah. Okey, jadi mengapakah ataupun siapakah yang kita perlu mengeratkan hubungan ini? Iaitu membabitkan komuniti luar, yang mana komuniti luar ini terdiri daripada ibu bapa sendiri, masyarakat sekeliling, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Baiklah, kita teruskan kepada cara untuk mengeratkan hubungan di antara guru dengan komuniti. Jadi sebelum kita teruskan ataupun melihat kepada cara, siapakah yang perlu memainkan peranan untuk mengeratkan hubungan di antara keduanya ini? Okey, jadi kedua-dua pihak inilah yang perlu memainkan peranan untuk saling mengeratkan hubungan. Pihak daripada guru itu sendiri dan pihak daripada komuniti itu sendiri. Baik, yang pertama, bagi pihak guru, bagaimanakah cara untuk mereka mendekatkan diri dengan komuniti adalah dengan menggalakkan penglibatan diri mereka sendiri dalam aktiviti-aktiviti komuniti. Sebagai contohnya, saya ambil yang pertama adalah gotong royong. Seperti mana yang berlaku baru-baru ini, banjir telah melanda beberapa kawasan di daerah Terengganu. Jadi pada waktu itu, guru boleh mengambil peluang untuk mendekatkan diri mereka dengan komuniti dengan bersama-sama membersihkan kawasan-kawasan perumahan mereka yang terjejas ataupun memberi sumbangan-sumbangan daripada pihak sekolah. Okey, jadi yang kedua adalah dengan mengedar berita-berita semasa sekolah kepada komuniti. Cara untuk guru memberi tahu masyarakat luar ataupun komuniti luar adalah dengan sentiasa memuat naik apa berita-berita terkini tentang sekolah di laman sesawang sekolah ataupun Facebook ataupun Instagram. Sebagai contohnya, berlaku Hari Sukaneka sekolah. Jadi pihak komuniti luar akan rasa tertarik untuk terus mengikuti perkembangan sekolah tersebut. Okey, jadi yang ketiga adalah melibatkan komuniti dalam aktiviti sekolah, yang mana pihak guru boleh menjemput keluarga-keluarga daripada anak-anak murid mereka sendiri untuk melibatkan diri dalam hari sukan, hari keluarga dan sebagainya. Okey, jadi sekarang mari kita lihat bagi pihak komuniti pula bagaimanakah cara ataupun inisiatif yang boleh mereka ambil untuk mengeratkan hubungan mereka dengan pihak sekolah. Yang pertamanya dari segi ibu bapa. Okey, ibu bapa mereka boleh bergiat aktif dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dengan memberi kerjasama yang baik serta menyumbang idea serta dana untuk meningkatkan lagi kualiti prasarana sekolah. Seterusnya mereka juga boleh merangka program-program yang berfaedah untuk dimanfaatkan kepada anak-anak mereka. Seterusnya, bagi masyarakat sekeliling pula, masyarakat sekeliling boleh melakukan program serta aktiviti yang melibatkan pihak sekolah. Seperti contoh yang saya ambil mula tadi, iaitu berkenaan banjir. Okey, di kawasan sekeliling saya sekarang ini, di kawasan sekolah banyak didatangi ataupun dihadiri oleh komuniti-komuniti yang sama-sama berganding bahu untuk membersihkan kawasan-kawasan sekolah yang terjejas dengan banjir. Okey, seterusnya sebagai contoh yang kedua adalah program alumni sekolah. Program alumni sekolah ini adalah satu inisiatif yang banyak memberikan manfaat ataupun memberikan faedah yang berterusan untuk mengeratkan hubungan di antara komuniti dengan sekolah. Yang mana apabila alumni sekolah ini ditubuhkan, alumni sekolah inilah yang banyak memberi sumbangan-sumbangan idea, sumbangan-sumbangan dana untuk sekolah-sekolah lama yang mereka pernah menuntut ilmu. Baik,
Yang seterusnya, bagi agensi kerajaan, cara untuk mereka mengeratkan hubungan mereka dengan pihak sekolah adalah dengan berkolaborasi menjaga kesejahteraan, kesihatan serta keselamatan sekolah. Sebagai contoh, polis boleh memainkan peranan untuk mencegah murid-murid daripada melakukan aktiviti terlarang dengan melakukan taklimat ataupun program-program bagi menyedarkan para pelajar daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Yang keduanya sebagai contoh adalah klinik pergigian, yang mana kita sendiri daripada sekolah rendah hingga menengah akan sentiasa memeriksa gigi kita kerana pihak klinik pergigian selalu datang untuk menjaga ataupun memantau kesihatan gigi kita. Okey, jadi yang ketiga adalah pihak bomba. Mesti kita pernah tengok pihak bomba datang ke sekolah untuk memberi simulasi-simulasi cara memadam kebakaran ataupun apabila berlaku kebakaran. Jadi perkara sebegini banyak membantu mengeratkan hubungan ataupun komunikasi dua hala di antara sekolah dengan komuniti. Okey, jadi bagi agensi swasta pula, agensi swasta boleh memberi bantuan, tajaan serta derma kepada sekolah. Sebagai contohnya, Baitul Mal yang sentiasa memberi zakat kepada para pelajar apabila musim Ramadan datang ataupun apabila dekatnya dengan bulan puasa. Okey, jadi yang keduanya, apabila dekat dengan pembukaan sekolah, maka banyak agensi-agensi swasta yang akan menghulurkan bantuan dari segi tajaan pakaian, kasut dan lain-lain. Serta yang terakhir adalah derma bagi mereka ataupun keluarga-keluarga yang sukar ataupun keluarga-keluarga miskin. Okey, baik. Jadi kita telah melihat kepada cara untuk mengeratkan hubungan di antara guru dengan komuniti. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang ke-9, yang mana ianya melibatkan kepentingan hubungan muafakat di antara guru dengan komuniti. Okey, jadi perumpamaan yang saya boleh berikan untuk menggambarkan bagaimana pentingnya guru dengan komuniti ini adalah seperti kita ingin menggoreng nasi goreng ayam. Okey, kita sudah ada nasi tetapi kita tiada ayam. Okey, jadi bolehkah nasi goreng ayam itu terhasil? Semestinya tidak boleh. Okey, jadi hubungan muafakat ini merupakan hubungan timbal balik yang mana pihak guru memerlukan komuniti dan pihak komuniti memerlukan juga pihak guru ataupun pihak sekolah untuk sesuatu kebaikan. Baik, dalam slide ini saya telah memberi 5 kepentingan hubungan muafakat di antara pihak guru ataupun pihak sekolah dengan pihak komuniti. Okey, kepentingan yang pertama adalah bagi mengatasi masalah murid. Okey, jadi apabila pihak komuniti serta pihak sekolah sama-sama membentuk satu hubungan muafakat, mereka dapat mengatasi masalah murid serta membentuk murid menjadi modal insan yang berguna. Okey, jadi kepentingan yang kedua bagi meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu. Sebagai contohnya, program pengambilan sekolah angkat yang biasa kita dengar serta rakan kongsi. Yang ini bermaksud supaya pihak komuniti merasakan diri mereka ini penting untuk sama-sama menjadi rakan kongsi bagi membantu para guru memberi pendidikan kepada para pelajar. Okey, yang ketiga adalah bagi menggalakkan penglibatan murid dalam apa? Dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut, yang mana komuniti akan memainkan peranan memberi pengajaran ataupun pembelajaran secara langsung kepada para pelajar apabila mereka berada di luar kawasan persekolahan. Okey, yang keempat adalah bagi meningkatkan imej sekolah itu sendiri. Okey, yang mana pihak komuniti serta pihak sekolah itu sendiri akan membantu dan menambah usaha mereka dalam memenuhi kehendak dan keperluan murid-murid. Okey, jadi kepentingan yang kelima adalah untuk memupuk nilai murni dalam diri murid itu sendiri supaya murid-murid akan ada perasaan kasih sayang antara komuniti dan murid itu sendiri. Okey, jadi kita akan teruskan kepada soalan ke-10, yang mana soalan ini merupakan soalan terakhir bagi tajuk profesionalisme keguruan. Okey, soalannya berbunyi, apakah inisiatif yang dilakukan oleh KPM dalam mengatasi halangan kerjasama antara guru, ibu bapa dan komuniti? Okey, jadi terdapat halangan apabila ibu bapa ingin bekerjasama dengan pihak sekolah bagi mengeratkan hubungan mereka. Antara halangan-halangan tersebut ialah, okey, halangan yang pertama
merupakan kesibukan ibu bapa itu sendiri, yang mana apabila ibu bapa yang bekerja melebihi masa, jadi mereka tidak akan sempat untuk mengeratkan hubungan mereka dengan pihak sekolah. Yang kedua merupakan halangan bahasa. Apabila guru daripada negeri lain datang bekerja di sesuatu tempat baharu ataupun tempat mereka, jadi para ibu bapa merasakan terdapat halangan untuk mereka memahami bahasa guru tersebut. Sebagai contohnya di Kadazan Dusun, dekat Sabah ataupun Sarawak kan. Okey, jadi yang ketiga adalah halangan budaya, yang mana halangan budaya ini memberikan kesan juga kepada ibu bapa untuk mereka sama-sama berganding bahu meningkatkan kualiti anak-anak murid ataupun anak-anak mereka sendiri. KPM telah mengambil inisiatif ataupun beberapa inisiatif untuk mengeratkan ataupun untuk membantu ibu bapa mengeratkan hubungan mereka dengan pihak sekolah. Okey, inisiatif yang pertama yang dilakukan oleh pihak KPM adalah dengan meningkatkan kesedaran melalui kempen-kempen pendidikan, yang mana kempen ini adalah bertujuan untuk membantu memberi pemahaman yang lebih jelas tentang kepentingan penglibatan mereka dengan pihak sekolah. Okey, jadi yang kedua, kempen ini menggunakan pelbagai saluran penyebaran pada peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan sebagainya dengan menggunakan pelbagai jenis bentuk alat media. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah contoh poster. Poster tersebut dilakukan ataupun digunakan bagi meningkatkan kesedaran ibu bapa. Dalam poster tersebut sebenarnya ada menyatakan tentang kemeriahan ataupun keseronokan apabila berganding bahu dengan orang luar dan kepentingan untuk anak sendiri apabila untuk mereka melibatkan diri dengan komuniti luar. Okey, jadi bagi inisiatif yang kedua yang telah diambil oleh pihak KPM adalah untuk meningkatkan program pengambilan sekolah angkat, yang mana KPM telah memperkenalkan sekolah angkat pintar, promoting intelligence, nurturing talents and advocating responsibility. Okey, jadi program ini telah dilancarkan pada tahun 2006, yang mana mereka menggalakkan syarikat untuk bekerjasama dengan sekolah yang kurang mendapat kemudahan. Okey, jadi secara tidak langsung komuniti akan saling berhubung dengan pihak sekolah dan akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, jadi untuk inisiatif yang ketiga adalah memudahkan pemberian beasiswa daripada sektor swasta. Okey, jadi tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk memperluas pelbagai pilihan pendidikan berkualiti kepada murid daripada latar belakang yang kurang bernasib baik. Okey, inisiatif ini dijalankan oleh sektor swasta yang menyediakan bantuan beasiswa untuk murid-murid yang layak serta murid-murid cemerlang untuk mereka mendapatkan lagi pendidikan yang berkualiti. Baiklah, inisiatif yang seterusnya yang diambil oleh KPM adalah dengan menyusun semula bantuan kewangan bagi mengukuhkan penglibatan ibu bapa, yang mana KPM telah menyusun semula program bantuan kewangan ataupun tabung kumpulan wang amanah pelajar miskin. Tabung ini merupakan satu inisiatif KPM untuk membantu murid-murid yang terdiri daripada golongan miskin supaya mereka tidak tercicir dalam pelajaran. Sekaligus, program ini akan menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka. Okey, jadi yang seterusnya adalah memperluas peranan PIBG. Okey, yang mana pihak KPM menyediakan jaringan sokongan dalam kalangan ibu bapa. Okey, ahli PIBG juga boleh membantu meningkatkan keberkesanan sesuatu aktiviti di sekolah melalui pengumpulan dana, pengumpulan tenaga kerja, bantuan dan sebagainya. Okey, jadi yang terakhir adalah penglibatan komuniti lebih luas. KPM telah menjalankan bagi pihak sekolah bekerjasama dengan komuniti secara meluas, yang mana perkara ini, penglibatan komuniti ini, dia merangkumi aktiviti berpusatkan murid, berpusatkan sekolah serta berpusatkan komuniti. Sekolah akan bekerjasama untuk sama-sama menjalankan aktiviti berpusatkan murid, sebagai contohnya lawatan murid, berpusatkan sekolah sebagai contohnya tajaan peralatan sekolah, dan berpusatkan komuniti sebagai contohnya khidmat komuniti, untuk mereka saling bekerjasama untuk menaikkan taraf sistem pendidikan di Malaysia. Baik, itu sahaja dari kumpulan kami.
yang membentangkan tajuk profesionalisme guru. Okey, apa yang boleh saya simpulkan adalah guru itu perlu memainkan banyak peranan dalam menjaga etika-etika mereka, seterusnya menjadi pemimpin dan cara pengurusan mereka, serta hubungan mereka dengan komuniti amatlah penting, serta komuniti juga perlu memainkan peranan yang penting dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah bagi menaik taraf kualiti pendidikan di Malaysia. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.